أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jatuh kuasa masjid dan seluruh muslimin dan muslimat yang saya kasihi. Pada malam ini saya ingin membawa satu tajuk untuk kita sama-sama hayati dan sama-sama kita merasainya dan sama-sama kita beramal dengannya insyaAllah, yaitu syurga di hatimu. Syurga di hatimu, ataupun dalam bahasa Inggris dia kata heaven in your heart. Maksud syurga di hatimu ini ialah bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah, mendidik sahabat-sahabat baginda daripada peringkat awal lagi tentang janji syurga. Rasulullah menjanjikan syurga, dan syurga itu berada di dalam jiwa dan hati sahabat-sahabat. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW tidak boleh menjanjikan yang lain. Tak boleh menjanjikan material, kebendaan, harta benda. Tapi Rasulullah menjanjikan syurga. Dan Rasulullah mentarbiyah, mendidik sahabat-sahabat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi, membalaskan mereka, akan mengurniakan syurga kepada mereka jika mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan amal-amal Islam dalam kehidupan sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidik, mentarbiyah sahabat-sahabat ni sehingga kita tahu lahir sahabat-sahabat yang mempunyai akidah yang benar, ibadah yang sahih, akhlak yang teguh dan tinggi, jihad berterusan, bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bermanfaat kepada orang lain, berdakwah, mengajak semua manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Rasulullah SAW lahirkan sahabat-sahabat ni. Bagaimana Rasulullah mendidik, mentarbiyah sahabat sehingga melahirkan jiwa-jiwa yang besar ini, sebagaimana disebut oleh Syekh Sayyid Qutb rahimahullah, pure in understanding, pure in heart, pure in mind. Bersih dalam memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bersih pikiran mereka, bersih jiwa mereka. Kata Syekh Sayyid Qutb, kalau kita ambil, pilih, pick up at random mana-mana sahabat di kalangan sahabat, kita boleh tengok bagaimana akidah dia, bagaimana ibadah dia, bagaimana pengorbanan dia kepada Islam, bagaimana jihad dia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih mana-mana saja. Jadi timbul dalam benak kita, dalam pemikiran kita, bagaimana kita nak dapat melahirkan kita sendiri dan generasi yang akan datang ini orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana hari ini
kita harus bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Ya. Bagaimana musibah yang berlaku sekarang ini? Saya tengok sebelum saya datang tadi, saya tengok satu WhatsApp. Perdana Menteri yang baru pun tak berani nak bersalam. Letak tangan sini je. Dia nak masuk ofis dia tu, nak masuk pejabat dia, semua bakal letak tangan sini, tak berani nak bersalam. Ada, tak tahu lah, ada negeri Cina tu, dia bersalam dengan kaki. Kaki kanan, kaki kena pergi. Manusia takut kepada mati rupanya. Di Itali sudah declare shutting down, maknanya darurat, tak boleh keluar daripada rumah. Di Itali. Di Malaysia ni kita minta jauh lah. Jangan pula kita terpaksa berada di rumah masing-masing, tak dibenarkan keluar kerana kita tak tahu dia virus ni, dia tak tahu. Ya, yang terakhir ada dengar di Melawati Mall, seorang pergi kedai salon, dapati bahawa dia ada kena virus corona ni lah, COVID-19 dipanggil. Habis declare sibuk, tutup. Terkera di Wisma Terkera, Kawasan Maju Seksyen 10. Ketua pengarah dia sendiri balik daripada mana, China ke Jepun, Allahuakbar, dan dia dapati terkena virus corona ni, terus isytihar tutup pejabat Wisma Terkera. Kita boleh bersalam lagi sekarang ni. Ya. Dia kata orang Islam insya-Allah. Orang Islam insya-Allah. Kita basuh tangan, ambil wudu 5 kali sehari. Rasulullah ajar kita nak makan basuh tangan, nak minum basuh tangan. Ya, Rasulullah ajar kita, masya-Allah. Indahnya Islam, indahnya Islam. Kita mengambil wudu basuh tangan. Niat pula basuh tangan tu, niat Allah SWT gugurkan semua dosa-dosa kita. Basuh tangan, basuh muka, gugur mata kita yang melihat maksiat dan sebagainya. Basuh telinga, kita niat Allah hilangkan dosa-dosa kita mendengar sesuatu yang tidak baik. Semua ni ia kalah kebersihan zahir, kebersihan batin. Masya Allah. Wuduk ni, kita nak menyembah Allah SWT, kita mengambil wudu. Tak ada dalam agama lain. Tak ada. Kalau kita nak dakwah orang bukan Islam, kita bercakap tentang taharah saja, tentang taharah, tentang ya kebersihan. Nak solat mesti mengambil wudu. Al-wudu, Rasulullah bersabda, al-wudu miftahus salah, as-salah miftahul jannah. Wudu ialah kunci solat, solat kunci syurga. Kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberi nyawa kepada kita, memberi hidup kepada kita ini, mesti bersih luar dan dalam, zahir dan batin. Kalau kita tengok orang bukan Islam, saya dulu berjiran dengan seorang orang keluarga Cina sebelah rumah saya. Bangun pagi dengan seluar-seluar pendek ada sembah tiang tu. Dia letak tu, dia sembah tiang. Basuh muka, duduk mandi, duduk sembah tiang. Ya. Islam mengajar kita
Nak solat, kerana nak menyembah Allah yang Maha Agung, mesti bersih luar dalam. Mesti mengambil wudu. Bersih dalam kita, batin kita. Nak baca Quran, kita ada wudu. Nak tawaf, kita ambil wudu. Masya Allah. Airnya nak ambil wudu pula, air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Dibahagi pula air ni. Bagaimana indahnya Islam mengajar kita suruh bersih. Ya, bersih nak solat kita, bersih pakaian kita, bersih tempat solat kita. Masya Allah. Indahnya Islam ya. Rasulullah SAW menanam, kita kata implan dalam jiwa sahabat-sahabat ini, syurga ada dalam hati mereka. Tarbiyah Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat awal, mereka awal ni, sebagaimana dihuraikan oleh Syekh Qutb rahimahullah dalam kitab Dirasat Islamiyah. Pertama, apa yang keluar dari mulutku sahaja, Rasulullah kata, apa yang keluar daripada mulutku sahaja yang hak, yang lain semua batil. Ini cara tarbiyah, cara didik, supaya jangan campur aduk. Yang datang daripada Rasulullah sahaja yang hak, yang sahabat-sahabat terima hanya yang datang daripada Rasulullah SAW. Yang lain, hatta Sayyidina Umar pegang helaian Taurat. Taurat ialah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang turun kepada Nabi Musa. Tapi Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, jika Musa berada bersama kita sekarang, Musa akan ikut aku. Mana Rasulullah tak benar, tak bagi Sayyidina Umar rujuk kepada Taurat. Apatah lagi yang lain-lain. Pertama, apa yang keluar daripada mulutku saja yang hak, yang lain semua batil. Ini cara pendekatan ataupun uslub tarbiyah Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah mencampur ke dalam hati sahabat-sahabat ni, yakin bahawa Allah pasti menolong kita. Allah pasti menolong kita. Ini sahabat-sahabat yakin Allah pasti menolong. Surah Muhammad ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika engkau menolong Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti menolong kamu. Allah pasti, sabit, Allah pasti menolong kamu. Ini sahabat-sahabat yakin. Yang ketiga, Rasulullah berjaya mencampur ke dalam hati sahabat-sahabat ni ma'ayatillah. Ma'ayatillah, Allah bersama-sama kita. Ini tiga perkara yang Rasulullah tanamkan dalam jiwa sahabat. Ini yang melahirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang kata Syekh Imam As-Albani rahimahullah, ada 5 yang dirumuskan oleh Syekh Imam As-Albani yang melahirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pegang pada 5 perkara. Sebelum hijrah, perintah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, 13 tahun tarbiyah di Makkah, lebih kurang 300 orang sahabat. Dan 300 orang sahabat ini semuanya berpegang pada 5 prinsip ini, 5 perkara yang ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Kita pun nak lahir ni, nak lahir 5 perkara ni. InsyaAllah kita nak lahirkan 5 perkara ni. Kalau Rasulullah dapat melahirkan sahabat-sahabat yang memegang, benar-benar praktik dalam kehidupan mereka 5 perkara ni, kita nak praktik dalam kehidupan kita. Pertama, kata Syekh Al-Albani, tarbiyah Rasulullah SAW melahirkan sahabat ini,
Allahu ghayatuna. Allah sahaja matlamat mereka. Tak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala semata. Allah sahaja matlamat mereka. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'imuna qudwatuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja pemimpin kami, contoh kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dua. Tiga, Al-Quran dusturuna. Al-Quran sahaja pedoman hidup kami. Al-Quran sahaja syariat kami. Al-Quran sahaja undang-undang kami. Al-Quran sahaja peraturan hidup kami. Tiga. Empat, al-jihadu fi sabilina. Jihad adalah jalan kami. Bagaimana Rasulullah terbiasa sahabat lahir dalam jiwa hati mereka, al-jihadu fi sabilina, jihad adalah jalan kami. Yang kelima, mati syahid adalah cita-cita kami. Ini 5 perkara Allah kurniakan kepada Asy-Syahid Imam Nasr Banna, merumuskan bagaimana tarbiyah Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Saya nak menguraikan pada mana-mana ini bagaimana Rasulullah implan dalam hati sahabat-sahabat ni syurga dalam hati mereka. Dia tak nampak benda lain, syurga. Rasulullah SAW menanam kecintaan sahabat-sahabat kepada syurga. Sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW berazam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga, untuk kemuncak kebahagiaan di akhirat kelak ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha agung. Rasulullah SAW memotivasikan sahabat, menggalakkan selalu Rasulullah sebut tentang ganjaran syurga. Buat ini ganjaran syurga, buat ini ganjaran syurga. Ya. Macam Al-Fadhil Tuan Imam kita baca tadi lepas solat, baca Sayyidul Istighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi, petang, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Itu salah satunya yang Rasulullah SAW memberi motivasi kepada sahabat. Taubat. Sayyidul Istighfar adalah penghulu segala taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, janjinya syurga. Tuan Iman kita baca tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasula. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, aku redha Islam sebagai dinku, agamaku, aku redha Rasulullah SAW sebagai nabiku, rasulku. Asbabun nuzul lah, sebab Rasulullah sebut hadis ni doa ni. Rasulullah pinjam duit Yahudi, Yahudi boleh pinjam untuk buat baju besi, untuk buat
beli baju besi untuk jihad. Rasulullah pinjam duit Yahudi. Dalam perjanjian dengan Yahudi ini, kita contohkanlah, mana dalam masa sebulan Rasulullah akan bayar semua. Katalah Rasulullah pinjam 500 dinar, katakanlah. Pasal dalam hadis itu tak sebut. 15 hari mari dah Yahudi ni, perangai Yahudi kan. Tak janji sebulan, 15 hari mari minta hutang. Nak duit dia 500 dinar. Sayyidina Umar nak cabut pedang lah, tebah kepala lah. Rasulullah kata jangan, cari collect duit dengan sahabat semua. Rasulullah bayar. Rasulullah bayar 600 dinar. Lebih pula dah. Dah lah dia tu tak pegang janji. Rasulullah bagi lebih pula ke Yahudi. Yahudi sokor ambil nak tu nak berjalan. Pergi 2, 3, 4 langkah, mari balik. Yahudi nak main mikir. Itu billah Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rasulullah kata kepada sahabat, barang siapa yang ucap sebagaimana ucapan Yahudi ini, wajabat lahul jannah, syurga, wajib syurga baginya. Yahudi ni pun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tu masuk Islam. Tengok bagaimana akhlak, bagaimana cara Rasulullah. Dah lah dia kata, berkali dia fikir, aku ni patutnya sebulan baru mai 15 ribu dah mari dah. Patutnya tak bayar, beri lebih dah pula dah. Mari mikir dan Allah bagi hidayah dia masuk Islam. Janji Rasulullah, janji syurga. Kita bagi contoh sikit. Barang siapa, mudah-mudah kita amal. Barang siapa yang membaca surah Al-Hashr ayat 24, ayat akhir surah Al-Hashr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la, sampai habis, sampai akhir. Ada 3 hadis Rasulullah sebut, 3 hadis. Barang siapa yang baca pagi baca wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah sampai akhir, sampai wal azizul hakim, ya, sampai akhir surah. Kalau dia mati, Rasulullah kata mati pada pagi itu, maka matinya adalah mati syahid. Itu hadis pertama. Hadis kedua Rasulullah sebut tentang barang siapa yang baca pagi wallahu allazi 70,000 malaikat memohon ampun bagi pihaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama barang siapa baca pagi dan barang siapa baca petang. Ada satu lagi Rasulullah sebut, barang siapa baca waktu pagi wallahu allazi, surah Al-Hashr ini, akhir surah Al-Hashr ini, aku jamin syurga. Aku jamin syurga Rasulullah. 3 hadis. Jadi mudah kita nak amal. Muslimin muslimat kita semua kita beramal. Amalan ni sebenarnya terutamanya saya nak cadangkan supaya kalau boleh amal al-ma'thurah. Al-ma'thurah semua ada dah. Al-ma'thurah ada dalam handphone ada. Kalau semua orang pun ada al-ma'thurah, disusun oleh Asy-Syahid Imam Nasr-Banna. Al-ma'thurah ni adalah junnah. Junnah ni penyangga. Ia akan mempertahankan hati kita ni. Saya cakaplah tentang virus corona musuh pada sebagainya. Amal al-ma'thurah. Baca pagi, sekurang-kurangnya baca pagi. Kalau tak ada baca pagi, baca petang. Kalau ada masa baca pagi, baca petang. Al-ma'thurah. Dia adalah junnah. Junnah ni mana kalau kita perang zaman itu penyangga.
Amma mana Rasulullah ajar kepada kita. Rasulullah menjanjikan syurga. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, tidak ada di antara orang Islam yang bersolat kepada Allah SWT pada setiap 12 rakaat sunat yang bukan fardu. 12 rakaat sunat muakkad kita panggil. Setiap hari 12 rakaat, malaikat Allah Ta'ala akan membina baginya sebuah istana dalam syurga. Hadis ini ada sahih. Mudah kita semua dah aman dah, ya alhamdulillah. Kita semua dah aman dah. 12 rakaat ni hak muakkad. Muakkad ni yang dituntut iaitu solat sunat nawafil. Solat sunat kita panggil kapik waktu. Siti Aisyah sebut dalam hadis tu 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12. Rasulullah bersabda, barang siapa yang amal ataupun laksanakan buat solat sunat nawafil ini, solat sunat rawatib muakkad ini setiap hari, Allah bina satu istana dalam syurga. Sahabat-sahabat apabila Rasulullah sebut macam ni tak tinggal dah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, dia kata, aku dengar saja hadis ni, sejak daripada itu aku tak pernah tinggal sampai dia dipanggil balik oleh Allah Subhanahu. Tak pernah tinggal. 12 rakaat. Hak muakkad. Tak masuk lagi hak ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat selepas isya, jadi 4 rakaat selepas isya. Ini 4 rakaat sebelum fil. Sahabat-sahabat ni dia perlu Rasulullah sebut Allah bina istana dalam syurga, maknanya masuk syurga tak tinggal. Jadi kita bila kita dah dengar malam ni kan, hak kita aman dah tu alhamdulillah. Saya tak tahu suara kita ni. Cepat kan? 10 minit ataupun 12 minit. Bagi peluang kepada jamaah solat, bagi tahu Rasulullah syurga dalam hati mereka. Dia selalu fikir Umais radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umais ni ditaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi buat satu peninjauan, meninjau pai. Abdullah bin Umar pegang kayu ni. Aku nak buat apa kayu ni? Kalau kita sekarang ni maknanya dia ambil batu baku dulu, orang tua dulu dia boleh baku. So nak mati dia mati penuh batu kecil-kecil dalam baku tu. Jadi tanya tok guru pondok lah. Dia kata dia pesan suruh bubuh batu dalam kubur dia. Boleh ke tok guru? Tok guru boleh amal ke tidak? Apa nama ni? Tapi alhamdulillah mungkin agak Allah terima. Bagaimana sahabat apabila Rasulullah berjanji nak tanam dalam syurga,
Tanahlah hati ini syurga. Balasan syurga. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar kan, dalam majlis ini, majlis Rasulullah. Rasulullah kata, siapakah di kalangan kamu yang pernah makan buah syurga? Yang pernah makan buah dalam syurga? Mana ada? Belum masuk syurga lagi belakangnya. Tapi Rasulullah saja nak tanya, siapa di kalangan kamu yang pernah makan buah syurga? Abdullah bin Umar, dia orang muda. Akak tanya, saya Rasulullah. Sayyidina Umar duduk sebelah dia. Sayyidina Umar singgung dia. Bila masuk makan buah syurga ni. Kan? Nak ceritanya bagaimana sahabat ni apabila Rasulullah cerita tentang buah dalam syurga, minuman syurga, dia macam rasa benda tu. Hati itu merasai apa namanya syurga dan janji Rasulullah SAW tentang syurga. Sampai begitu sekali. Sahabat ni Rasulullah tanam dalam jiwa, dalam hati mereka syurga. Sebab itulah dalam hidup mereka pengorbanan, jihad mereka tak ada yang lain kecuali untuk mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita kata, tak boleh, tak ikhlas kita niat nak syurga. Lah. Rasulullah ajar kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah. Rasulullah ajar kita, ya Allah ya Tuhanku, bagilah pada kami syurga. Kita nak baca dalam itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Jauh daripada api neraka, syurga lah. Minta Allah jauh daripada api neraka. Kita minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana Suhaib Ar-Rumi. Sikit lagi 5 minit. Suhaib Ar-Rumi ni seorang Rum, dia masuk Islam, dia pergi ke Mekah, dia masuk Islam tanpa Rasulullah SAW. Masa Rasulullah hijrah, dia tidak hijrah bersama-sama Rasulullah, dia kemudian dia letak barang-barang dia atas unta, atas kuda, nak hijrah ke Madinah, nak ikut Rasulullah SAW, nak bawa Islam. Sampai tengah jalan disekap oleh orang kafir Quraisy. Tak bagi dia. Dia kata, kata orang kafir Quraisy, kamu dulu mari selas pinggan. Mari di Mekah ni selas pinggan. Kamu telah buat banyak harta dan sebagainya. Tinggal semua harta kamu semua ni. Kalau kamu nak pergi hijrah, pergi. Selas pinggan juga. Tinggal semua. Harta benda dia buat atas unta dia. Suhaib Ar-Rumi kata, nak harta dia nak ambil lah. Asal benar ke dia hijrah ikut Rasulullah SAW ke Madinah. Tak ada rasa sikit pun cinta kepada harta. Yang penting ialah hijrah, menyelamatkan Islam, ikut Rasulullah SAW. Bagaimana pengorbanan mereka. Jihad mereka berjalan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira, kena beri perhatian pada ayat ni. Apakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga aku? Allah kata. Mengingat kamu boleh masuk syurga aku, Allah kata. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu ingat kamu boleh masuk syurga aku? Walahal Rasul Allah berfirman, walahal belum jelas di antara kamu orang yang berjihad pada jalanku dan sabar. Kita setakat mana? Jihad kita setakat mana?
Kalau nak mari masjid, nak mari dengar azan pun tak hira, tak mana dia apa. Kesungguhan kita untuk meningkatkan, menambah, memperkuatkan iman kita setakat mana? Kalau solat sunat nawafil 12 rakaat kita baca tadi, hadis tadi sahih daripada Siti Aisyah, tak cukup 12 hari semalam. Bahasa cekap buat, bahasa nak buat, bahasa tambah buat. Tidak perlu dengar, terus beramal. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bina sebuah istana dalam syurga. Masya-Allah. Rasulullah, barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu pokok kurma ditanam dalam syurga. Masya-Allah. Bukan payah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, emas dunia, perak dunia, harta dunia tak sama dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak sama. Sampai begitu sekali. Apatah lagi kalau kita tasbih, baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dalam solat. Kita pakai buat lah. 300 kita baca tasbih 300 dalam solat. Masya Allah. Ya. Saya ambil satu contoh lagi. Ummu Umairah dia turut serta dalam peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk ni peperangan selepas wafat Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah wafat pun dah ada ni. Musailamatul Kadzab. Dia mengaku dia ni Nabi. Apabila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar istihad jihad dengan Musailamah dengan pengikut-pengikut dia ni. Dan Ummu Umairah ni ikut serta dalam peperangan Yarmuk ini. Dan pendek ceritanya, dia dalam peperangan Yarmuk tangan dia putus. Sebelah tangan, satu tangan dia putus. Lalu dia berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata kepada Umairah, bergembiralah wahai Umairah, aku diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kamu sekarang berada dalam syurga. Sebelah tangan kamu yang putus sedang berada dalam syurga. Tengok sahabat-sahabat yang dididik Rasulullah SAW ni, ya, meletakkan syurga dalam kehidupan, dalam jiwa hati mereka. Syurga dalam hati. Pada anak sekarang ni, moga-moga Allah SWT mengurangi, melapangkan dada hati kita, dan kita ikut bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, meletakkan syurga dalam hati mereka. Kita, apabila kita meletakkan syurga dalam hati kita, kita memberi motivasi pada jiwa hati kita untuk kita beribadah kepada Allah, memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal solat berjamaah. Tidak ada seorang sahabat Rasulullah yang solat bersendiri di rumah. Tak ada seorang sahabat. Syekh Qutb sebut dalam kitab, tidak ada seorang sahabat pun yang tidak solat berjamaah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maknanya Rasulullah mentarbiyah sahabat-sahabat ni solat bagi laki-laki, bagi muslimin ialah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di rumah. Dan kata kita nak solat, nak rapatkan hubungan isteri dengan anak semua, kita jadi imam, isteri belakang, anak-anak belakang. Itu salah. Pakar-pakar motivasi selalu cakap macam tu, nak kuatkan hubungan keluarga, kasih sayang isteri semua. Tak, lah, itu tak betul. Tak betul. Tempat solat muslimin laki-laki yang mukallaf ialah di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Jangan tinggal sampai kita dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali uzur syar'i, maknanya diuzur kat syarak. Kalau subuh Rasulullah kata, kalau kamu tahu merakak mari lagi. Tapi kita tak pernah tengok ada merakak mari. Tak ada lagi kan. Tapi kita tengok dalam WhatsApp ada orang buta ikat tali di tiang masjid, siapa kumah dia? Subuh dia boleh mari malam, dia ikut tali tu, siapa ke masjid? Pasal tak ada orang yang nak bawa dia. Kita hak celek ni macam mana? Saya tengok, kita tengoklah Johan Kori pihak kebangsaan pun. Nama apa nama dia? Adik apa? Gagah dengan tangan, gagah braille. Gagah baca. Buta rupanya. Jadi Johan budak tu. Orang buta baca Quran ni. Kita Allah panggil celek ni macam mana ni? Kita ni hina kita ni. Kita pun pelik ni main gagah braille, gagah baca. Allahu akbar. Besar Allah SWT. Jadi kita berhenti sekarang ni. Wallahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa saudara-saudara kami, isteri-isteri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat sama hidup atau telah mati. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hadir pada malam ini ya Allah, orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami semua orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami kekuatan dalam jiwa hati kami agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua, jauhilah kami semua, keluarga kami, Korea kami daripada musibah COVID-19 ataupun corona ini ya Allah. Hindarilah daripada kami, keluarga kami, negeri kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyum ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.